Abdul Karim bin Huwazin Al-Qushairi menuliskan kitab Ar-Risalah untuk kelompok Sufi. Di dalamnya dia menyebutkan penjelasan-penjelasan aneh terkait kefanaan dan keabadian. Ini semua perkara-perkara yang kita akan dengar di dalam ilmu-ilmu tasawuf. Perkara ini wallahu ta'ala alam, kalau kita tengok di awal, kita tengok punca bagaimana talbis tipu daya iblis terhadap golongan-golongan tasawuf ini, iaitulah menjauhkan mereka daripada ilmu. Ini antara sebab pertama kesesatan mereka, ataupun penyelewengan, ataupun kalau dalam bahasa yang begitu agak sopan, ketergelinciran mereka. Bahasa yang paling sopan sekali iaitulah apabila antara punca utama ketergelinciran golongan tasawuf ataupun sufi, iaitulah apabila mereka apabila mereka berjaya ditipu daya oleh iblis dalam bab menjauhkan mereka daripada ilmu, dan menganggap dunia ini seperti tidak ada makna. Dia macam tu. Ini antara sebab utama kenapa mereka akan sibuk beribadah semata-mata tanpa ada ilmu. Mereka akan, bila mereka menganggap dunia ini adalah racun, maka mereka akan menjauhkan dunia, menyebabkan mereka tak makan, mereka lebih suka bertapa, menyendiri, beruzlah, mengasingkan diri. Bila tenaga tak ada, lemah badan, keinginan untuk beribadah begitu kuat, lalu datanglah bisikan-bisikan sebahagiannya tipu daya syaitan kepada mereka, lalu mereka tulis pengalaman kerohanian ni yang banyak perkara yang menyeleweng. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah sebut banyak cerita bagaimana tipu daya syaitan kepada golongan-golongan abid, golongan-golongan ibadah. Ada di kalangan mereka yang kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia berjalan, dia dengar ada pokok yang bagi salam kat dia. Ada pokok bagi salam, Assalamualaikum wahai wali Allah. Pokok tu bercakap, tapi sebenarnya syaitan yang pergi dekat pokok tu dan memperdengarkan suara dia kepada orang yang kaki ibadah tetapi jahil. Lalu orang yang kaki ibadah yang jahil tadi, dia terkejut, subhanallah, pokok kata aku wali Allah. Sehingga Ibn Taymiyah juga kata iblis juga datang dalam bentuk sekumpulan burung. Lalu burung datang pergi dekat dengan abid kaki ibadat yang jahil itu, memberi salam dan sebut, kamulah wali Allah, maqam kamu telah tinggi, macam-macam lagi perkara. Banyak pengalaman kerohanian yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dialami oleh golongan-golongan tasawuf dan sufi yang jahil. Yang kedua, mereka meninggalkan dunia, mereka dalam keadaan lapar, sehingga ada di antaranya Ibn Taymiyah kata ada syaitan datang kepada dia dan menjadikan dia nampak diri dia yang kedua di luar rumah. Lalu syaitan kata, kamulah wali, kamulah Imam Mahdi. Lalu bila syaitan bisikkan ke dalam hati ahli ibadah yang jahil tadi ni, dalam keadaan dia lapar, dia tak makan, barangkali perasaan macam-macam kecelaruan dalam pemikiran dan emosi dia, syaitan datang tambah lagi kecelaruan dan kecelaruan dalam emosi dia. Syaitan kata, kamulah Imam Mahdi. Lalu dia bertanya, apa bukti aku Imam Mahdi? Syaitan kata, tengok pada di antara pusat dan dada kamu ada tanda, ada tai lalat sebagai contoh. Saya pun tak ingat dah apa, panjang cerita Ibn Taymiyah sebut dalam kitab dia, dalam Majmu' Fatawa. Kamu tengok ada tanda di antara pusat dengan dada kamu. Lalu dia tengok ada tanda sungguh. Kemudian dia tengok di hadapan dia ada semua benda yang berada di hadapan dia semua terapung. Kemudian bila dia terlintas di dalam hati dia untuk semua benda tu jatuh, semua jatuh dengan mengikut apa yang dia kehendaki. Bila dalam hati dia kata naik balik semua perkara yang di hadapan dia naik, syaitan takhyilkan dia, mengkhayalkan dia sehingga dia nampak satu perkara yang menyalahi perkara sebenar yang berlaku. Lalu dia rasakan perkara itu betul. Dan saya suka juga saya sebut tentang Abu Talib Al-Makki tadi ni. Abu Talib Al-Makki dia meninggal muda, dia meninggal muda, saya ingat dalam 30-an usia dia. Dan antara perkara yang penting untuk kita ambil perhatian, iaitulah dikatakan Abu Talib Al-Makki, dia jumpa ketika dia sakit, anak murid dia, salah seorang anak murid dia datang ziarah dia. Dia kata kepada anak murid dia, kalau kamu dapati penghujung usia aku ini aku dalam keadaan kebaikan, maka tebarkan di atas jenazah.
ala jinazati. Jenazah ni biasanya merujuk kepada tempat angkat jenazah. Tempat angkat jenazah, apa kita sebut tu? Katil lah kan. Tempat yang angkat jenazah tu dia nama jenazah. Kalau jenazah tu orang tu dinamakan sebagai janazah, tapi kelapik yang kita angkat jenazah tu dinamakan sebagai jenazah. Kalau kamu ketahui penghujung usia aku ini aku di dalam kebaikan, maka tebarkan di atas jenazah aku ni, pelapik jenazah aku itu, tebarkan sukar, tebarkan gula dan tebarkan luzan ataupun lauzan, iaitu kacang almond. Dia suruh tebar atas tu dan katalah hadzal hadiq, inilah orang yang mendalam ilmu dia, inilah orang yang pintar, inilah tok guru, inilah orang alim, sebut macam tu. Lalu anak murid dia ni dia kata kepada anak murid dia, kalau kamu dapati aku dalam keadaan kebaikan, iaitu dengan cara khudh biyadi, ambil pegang tangan aku. Kalau aku genggam semula tangan kamu, maka ketahuilah ketika itu aku berada di dalam kebaikan. Cuba tengok bagaimana mereka buat satu perkara atas pengalaman semata-mata. Itu yang ada mukasyafah, dia ada sehingga sufi tasawuf ni mereka merasakan, mereka sampai ke satu tahap mereka tidak perlu lagi kepada dalil, sehingga hati dan ruh mereka itu dapat menyelinap dan menyingkap kebenaran bersendirian tanpa perlu ada panduan Al-Quran dan Sunnah. Ini bahaya dia, kerana mereka telah ketepikan Al-Quran dan Sunnah. Lalu Abu Talib Al-Makki, ketika dia nazak, anak murid dia yang cerita tadi ni, anak murid dia datang kat dia, dan dia Abu Talib ni pegang tangan anak murid itu dengan genggaman yang begitu kuat. Maka tahulah anak murid ni, tok syekh dia Abu Talib Al-Makki mati dalam keadaan baik, kerana Abu Talib Al-Makki sendiri bagi tahu, kalau aku genggam, maknanya ketahuilah ketika aku nazak tu aku dalam keadaan baik, aku dalam keadaan husnul khatimah, aku berada dalam keadaan baik. Lalu bila dia meninggal dunia, anak murid dia tadi ni buatlah seperti yang dipesankan untuk kepada mereka, iaitulah ditebarkan gula dan kacang almond di atas jenazah dia, di atas katil ataupun pelapik mengusung jenazah dia, dan diserulah hadzal hadiq, inilah orang yang alim, inilah orang yang mendalam ilmu dia, inilah orang yang hebat ilmu dia. Dilakukan. Itu menunjukkan bagaimana bahayanya orang ni, banyak dia try and error, dia cuba dulu, dan perkara ni kita akan tengok perkara ini dilakukan oleh golongan-golongan tasawuf dan sufi sehingga ke hari ini. Berapa ramai di kalangan orang yang cuba-cuba nak teka diri dia Imam Mahdi, kok betul aku Imam Mahdi. Berapa ramai orang cuba teka sekian-sekian, cuba teka sekian-sekian. Perkara ini jangan dicuba, perkara ini jangan dicuba, kerana kita tak tahu. Kita hidup di dunia bukan bersendirian. Maksudnya manusia bukan bersendirian hidup di dunia ni. Akan tetapi manusia hidup di dunia ada satu peperangan yang dahsyat yang kita sedang berperang, iaitu berperang dengan iblis dan syaitan yang sentiasa berusaha untuk menyelewengkan kita daripada Al-Quran dan Sunnah. Baik, kita sambung